Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat final review untuk Asics Evo Ride. Sebuah kasut dari Asics untuk kategori road running. Dia telah dilancarkan pada Februari tahun 2020 dan sekarang ni dah keluar pun Asics Evo Ride 2 dengan ciri-ciri penambahbaikan daripada kasut Evo Ride yang sedia ada sekarang ni. Okey. So hari ni kita akan buat final review dan aku akan cerita kenapa kasut ni sangat berbaloi untuk kita beli dan juga kita pakai dalam kita punya rotation untuk kasut lari lah, untuk kita punya road running kan. Dan aku akan cerita point tu last sekali kenapa kasut ni sangat berbaloi. Okey, macam biasa kita akan cerita secara ringkas kepada tentang dia punya apa, midsole dan juga dia punya outsole, dan macam mana rasa lari dengan kasut ni dan apa poin penting yang aku akan cerita. Korang tunggu sampai video ni habis. Okey, pertama sekali kita akan cerita pasal apa dia. Apa dia adalah dia punya material ni adalah jacquard mesh. Maksudnya cara buatan dia tu macam cara buatan buat songkit, tapi dengan cara yang lebih detail lah, dengan menggunakan mesin dan sebagainya. Kemudian di bahagian tepi ada logo Asics. Okay, di bahagian kedua-dua bahagian ada logo Asics. Macam biasa semua kasut Asics akan ada design ni. Kemudian kita akan pergi kepada dia punya, okey, korang boleh tengok lah secara ringkas dia punya mesh dia dengan bukaan yang lebih besar di bahagian atas, kemudian dengan rongga dengan bahagian bukaan yang lebih kecil di bahagian tepi-tepi. Okey, kemudian dekat dalam toe ni di bahagian sini dia ada toe cup. Sedikit rasa ada toe cup, dan dia memberikan protection lah kepada kita punya jari semasa kita punya larian. Okey, kemudian itu di bahagian apa. Kemudian kita pergi kepada bahagian belakang dia, iaitu heel cup dia. Heel cup yang sangat structured. Okey, sangat-sangat structured. Kalau nak tolak ni memang susah lah. And then dia memberikan kita locking yang sangat bagus semasa larian. Dan aku tak pernah ada masalah, aku rasa aku punya heel bergerak-gerak ataupun heel slippage orang panggil semasa aku berlari. Okay, and then kat belakang ni ada reflective material. So dekat bahagian dia berlapis dengan dia punya mesh ni, ada reflective material. So kalau kita lari di waktu awal pagi ataupun senja dan juga malam, bila ada lampu daripada belakang, lampu kereta ataupun motor, dia akan pantul, menyebabkan orang yang daripada sana boleh nampak ada orang sedang berlari kan. Okay, kemudian kita terus cerita di bahagian heel cup dia punya countertop ni, countertop yang sangat plush. Okey, sangat plush dan sangat-sangat selesa. Dan dia memberikan, macam aku cakap tadi, dia memberikan satu lock yang sangat cantik lah semasa kita punya larian. Kemudian seterusnya adalah bahagian tang dia. Tang dia juga adalah tang yang sangat tebal dan padded, memberikan keselesaan kepada kita punya bahagian atas kaki. Dan dia tidak attach kepada body, tapi tak ada masalah, aku tak ada problem tang ni bergerak-gerak lah semasa aku berlari. Dan kemudian lacing system, tali yang dia bagi cukup untuk buat runner's knot. So, siapa yang suka buat runner's knot, dan ke atas ni pun juga diberikan extra holes, lubang ekstra untuk siapa yang suka buat runner's knot. Dan definitely siapa yang buat runner's knot, dia akan memberi satu lagi lock kat bahagian upper ni, untuk korang buat high speed dan sebagainya. So memang fit lah, memang fit. Tak ada rasa hotspot dan sebagainya di bahagian atas ni. Dan tali yang diberi juga membadai, cukup panjang, dan kualiti tali adalah kualiti yang sangat cantik lah. Dia tak stretchable, dan aku rasa tali ni tali yang Roy kata tali yang mahal lah. Okey. Kemudian di bahagian apa juga. Okey, bahagian apa juga. So bahagian dia adalah kasut yang boleh kata narrow. So siapa yang mempunyai kaki yang lebar, wide, tak sesuai kasut ni. Sebab kat tepi ni dia cengkam lah, dia narrow kan. So bila aku lari dengan kasut ni pertama kali, aku buat 16 km dan aku rasa memang sedikit fit. Dan bahagian sini dia memang mencengkam lah kita punya bahagian luar kaki kan. So aku ada masalah, sedikit masalah melicit pada permulaan larian aku tu. Tapi selepas beberapa kali lari aku guna kasut ni, aku rasa dia punya mesh tu dah mula stretch sedikit, dan aku tak ada masalah melicit tu lagi. Okey, itu di bahagian apa. Aku rasa aku dah cerita quite detail di bahagian apa dia. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian midsole.
Okay, midsole ni dibuat daripada material dia adalah flight foam propel. So dia lain sikit daripada flight foam yang biasa, sebab flight foam propel ni dia lebih firm sedikit, dan masa kita lari landing dia tu kita akan rasa lebih firm. So permulaan larian aku untuk beberapa larian tu memang firm, dan aku rasa dia memberi responsif yang sangat cantik lah kepada larian. So bila kita landing tu pump, and then kita nak next to the next cycle tu, dia macam very firm dan juga responsif. So kita lari tu macam pap, kita rasa dia punya responsiveness tu. Okay, kemudian lupa aku nak bagi tahu dia punya heel 28 mm, dan dia punya bahagian toe dia adalah 23, so 5 mm drop. Okay, tu di bahagian midsole secara ringkas. Okay, midsole flight foam, boleh tengok kat tepi ni. Okay, kemudian bahagian yang cukup menarik juga iaitu bahagian outsole. Outsole dia adalah outsole daripada EHAR, Acid High Abrasion Rubber, dan aku boleh kata selepas hampir 500 km dengan kasut ni, dia memang sangat high abrasion. Okay, kalau boleh tengok secara lebih dekat, okay, tak ada orang kata wear yang sangat kritikal. Okay, tak ada wear yang sangat kritikal. Okay, kalau tengok kat bahagian tepi ni pun masih ada banyak lagi outsole yang tinggal selepas hampir 500 km. Okey, kasut ni ada guide sole teknologi. Okey, kalau boleh tengok curvature dia dekat bahagian midfoot dia. Okey, ada curvature yang dia beri nama guide sole. So dalam guide sole ni Asics Evorite ni keluaran yang ketiga lah yang ada guide sole teknologi. Yang first kali dia ada Metarite, kemudian dia ada Glide Ride, dan kemudian yang ni lah yang ketiga iaitu Evorite. Okey, apa rasa berlari dengan kasut yang ada guide sole teknologi daripada Asics ni? Dia bila korang first time pakai tu rasa macam berada di hujung tangga kan, kita rasa macam nak ke depan je. And then itulah rasa dia bila aku first sarung kasut ni. Dan sepanjang aku lari, cycle dia tu memang sangat memudahkan runners untuk buat cycle dan juga landing di midfoot dengan sangat cantik. Dan dia terus macam push runner tu je. Landing push. So dari segi cycle kaki kita tu memang banyaklah yang diimprove. Maksudnya dengan kehadiran guide sole ni, dia menolong runners untuk lari midfoot dengan lebih cantik. Okay, aku ada mention midfoot landing kan. So memang kasut ni didesign untuk siapa yang prefer landing di midfoot. Okay, sebab kehadiran rubber tu sendiri ataupun outsole tu, dia cover daripada tengah full sampai ke atas, and then sedikit saja di bahagian belakang, iaitu di bahagian tepi ni, dan tengah-tengah ni adalah exposed midfoot lah, ataupun exposed midsole. So dalam kata lain, dia boleh mengurangkan berat kasut ni. Cerita pasal berat kasut ni adalah untuk aku punya saiz US8 ataupun UK7, cuma 239 gram. So dalam kategori yang ringan, dan tapi tak terlalu ringan lah, dia kategori ringan. Okey, macam aku cakap tadi, kasut ni sesuai untuk siapa yang landing midfoot, dan pada aku tak guna sangat pun bahagian belakang ni. Kalau boleh tengok dengan lebih jelas, tak ada sebarang, ada wear sikit lah, tak boleh nak kata tak ada sebarang wear kan, tapi ada sikit sahaja wear di bahagian rubber yang diberikan di bahagian belakang. So boleh tengoklah ketahanan EHAR tu memang terbukti selepas hampir 500 km, dan mengikut jangkaan aku dia boleh pergi sampai 800 km. Aku rasa 800 km still akan ada lagi rubber di bahagian atas, di bahagian tengah ni lah. Okey, aku dah cerita secara ringkas apa, kemudian midsole dan juga outsole dia kan. So macam aku cakap tadi, kenapa berbaloi beli kasut Evorite ni adalah sebab dia tahan lasak. Okay, mileage yang aku dah sebut tadi, aku dah lari hampir 500 km dan outsole dia masih lagi intact. Outsole dia masih lagi intact. So itu kelebihan yang ada pada kasut ni lah, selain daripada responsiveness, ringan dan juga ciri-ciri yang lain dan aku pernah sebut tadi. So kalau korang rasa korang nak cari kasut yang sesuai untuk lari, kasut ni memang aku sarankan untuk korang carilah. Sekarang ni harga dia dah boleh dapat 300 ataupun kurang daripada 300, sebab dia dah keluarkan Asics Evorite version yang kedua,
So version yang pertama ni akan drop sikit lah harga dia. Dan aku sarankan juga kepada korang untuk try juga tengok Asics Everite tu, sebab ciri-ciri yang asal yang ada pada Asics Everite ni dibawa kepada Asics Everite tu dengan sedikit lagi penambahbaikan lah. Okey, itu saja untuk perkongsian aku untuk secara ringkas, dan ni adalah review final lah, dan aku sangat puas hati dengan kasut ni, dan aku sarankan untuk korang cari satu untuk korang buat dalam rotation korang punya kasut larian. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan lain yang sedang mencari kasut untuk road running memadai dengan bajet korang, sangat responsif, tahan lasak, breathable dan agak style juga. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.